So hari ni kita sambung chapter by chapter untuk topik form 5 yang pertama. Okay, topik form 5 yang pertama, kita tengok dekat sini dulu. Alright, so paper 1 and paper 2 untuk topik wave. Okay, paper 1, paper 2 untuk topik wave. So dekat sini kalau kita perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. So cikgu jadi agak kalut sikit. Okay, alright. Okay, so secara overall, ini adalah apa yang korang akan belajar dalam bab ni secara overall. Okay, nampak? Okay, so secara keseluruhannya korang akan belajar dekat sini kalau formula, kita just cerita formula dulu. Ada 4 formula. So 2 formula yang pertama yang kita nampak kat sini, ini formula ni diberi. Okay, formula ni diberi V equals to F lambda, F equals to 1 over T, alright, yang tu diberi. And then kemudian ada satu lagi formula yang dibagi juga. Ni formula untuk topik interference. Lambda A darab X over D untuk interference. Okay. And yang tak bagi ada satu, iaitu untuk reflection of sound wave, pantulan bunyi, V 2D over T. Okay. So dekat situ ada 4 formula sahaja untuk bab ni. Okay, 4 formula saja untuk bab ni. Cuma secara keseluruhannya belajar apa? Okay, cikgu cuba terangkan dalam bahasa yang ringkas. Okay, ringkas macam ni. Untuk bab ni, korang belajar ada 4 wave. Okay, ada 4 wave. 4 wave. Cahaya, air, bunyi, and electromagnet. Okay, daripada 4 wave yang korang belajar, 3 duduk sebagai transverse wave, gelombang melintang, and 1 sebagai longitudinal wave. Okay, longitudinal wave, membujur. Okay, 4 wave, 3 duduk melintang, 1 duduk membujur. Right. Kenapa dia diklasifikasikan sebagai wave? Sebab 4 ni boleh berlaku atau boleh boleh berlaku 4 fenomena. Okay, 4 fenomena, wave fenomena. So the first wave phenomena is reflection, pantulan. Okay, pantulan. So bila berlaku pantulan, yang ni antara yang tak ada dalam paper tu. Topik ni paper tu tak ada. Paper 1 sahaja. Okay, paper 1, pantulan. So untuk pantulan yang kena ingat, speed of the wave before and after, sebelum dan selepas, sama, tak berubah. Frequency of the wave, berapa banyak wave, berapa banyak bilangan gelombang satu saat sebelum dia dipantul, selepas dia pantul, tak berubah. Wavelength, panjang gelombang, panjang wave tu sebelum dengan selepas kena pantul pun tak ubah. Sama. Yang berubah adalah direction. So fenomena kedua adalah diffraction. Fenomena kedua adalah refraction, pembiasan. Refraction, pembiasan. So yang ni korang kena hafal sikit, sikit. Untuk water, macam mana apa jadi dekat speed of water before and after. Tempat dalam laju pergi kawasan cetek, gelombang gerak perlahan. Panjang gelombang dekat kawasan yang dalam, panjang, longer. Masuk shallow region, shorter, pendek. Yang tak berubah, frequency. Okay. Untuk SPM, topik ni tak ada pengiraan. Alright, cikgu terang sekali lagi. Untuk SPM, topik ni, refraction, pembiasan, tak ada pengiraan. Untuk percubaan, ada. Okay, untuk percubaan, ada. So apa formula dia? Kalau untuk percubaan, dia akan jadi begini. Okay, so kita tahu frekuensi in deep region, kawasan dalam,
sama dengan frekuensi in shallow region, kawasan cetek. Frekuensi dia sama. So daripada formula V equals to F lambda, kalau cikgu susun F bersamaan V deep lambda deep sama dengan V kawasan shallow over lambda wavelength kawasan shallow. Okay, yang ini ada dalam trial, tak pernah lagi keluar dalam SPM. Right, boleh tak? Okay. Setakat ni untuk sampai ke sini ada sebarang soalan dulu yang nak ditanya. Okay, clear? Okay. So untuk fenomena seterusnya adalah pembelauan. Okay, pembelauan. Ini antara topik yang agak hot untuk keluar paper 2 selain daripada interference. Okay, so pembelauan macam mana? Diffraction. Okay. So kalau kita kata dia wave, which is yang kita kata 4 tadi sebagai wave, light, water, sound, electromagnet, cahaya air, elektromagnet dengan bunyi, dia adalah gelombang, dia mesti boleh dibelaukan. Dibelaukan tu maksudnya dia boleh disebarkan. Ada halangan, dia still boleh pass through. Dia boleh lepas. Okay, bila ada halangan, dia still boleh lepas. Okay. So penyebaran gelombang apabila melalui celah ataupun halangan. Yang korang kena ingat, ni sama macam pantulan. Sama. Tak ubah, unchange. Yang berubah adalah direction. Okay, cuma ada satu perkara penting, cikgu letak hashtag kat sini. Okay. Untuk greater diffraction. Okay. Dia punya term betul-betul greater diffraction. Untuk penyebaran yang lebih jelas. Syarat dia, gelombang tu mesti bergerak melalui smaller gap. Celah yang kecil. Contoh, kalaulah ini 5 cm, gap ni tak boleh lagi besar dari 5 cm. Sekurang-kurangnya sama ataupun lagi kecil. Baru dia akan tersebar. Macam ni. Itu yang dipanggil penyebaran gelombang. Spreading of wave. So apa yang berlaku lepas tersebar. So lepas tersebar macam diceritakan tadi, V, F, lambda, laju, frekuensi dengan wavelength tak ubah. Yang ubah arah. And satu lagi yang penting adalah tenaga berkurang. So dekat kawasan ni, selepas dia lalu ni, tenaganya, amplitude dia berkurang. Okay, berkurang. Okay, so kita ambil yang sampai situ dulu. Kita tengok dulu soalan. Okay, untuk contoh soalan. Okay, 19 orang. Ya. Okay. Okay, tak keluar. Alright. So yang pertama, ada yang tak dapat lagi. Okay, sorry je, ada yang tak dapat. Okay. Okay, ada. Alright, so dekat sini dia sebenarnya ada 7 subtopik, tapi sebenarnya kita tak perlu belajar sampai 7 lah. Okay, kita perlu fokus kepada 1, 2, 3, 4 fenomena. Sebab sound wave ni pun ada sikit lah, tapi korang mesti kena ingat fenomena dia juga. And electromagnet kena ingat spektrum. Yang ni cikgu tak cerita lagi pasal spektrum electromagnetic spectrum. Okay. So kalau kita tengok tahun yang yang ada dekat sini 2019 cikgu tak ni, yang ada kat sini sampai 2018. Okay. So dekat situ korang boleh nampak yang keluar adalah sini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya yang sound wave tu pun yang keluar adalah reflection, pantulan.
Okay, cuma sebab dia reflection of sound wave, pantulan bunyi, so dia letak dekat sound. Okay, dia letak dekat sound. Itu cara dia susun lah. Okay, so kat sini yang pertama, kita kena tahu untuk yang ni first. Okay, ini topik awal. Kalau dia minta kira velocity ataupun speed of sound, okay, so formula dia tak banyak. Formula dia kita ada V sama dengan F lambda. Lepas tu kita ada F sama dengan 1 over T. Lepas tu kita ada formula interference lambda AX over D. And dalam kes ni ada satu je tuning forks. So tak boleh jadi interference. Sebab interference syarat dia mesti ada sekurang-kurangnya dua coherent wave. Okay, dua gelombang yang coherent. So confirm yang ni bukan dalam senarai lah. Satu lagi formula yang kita ada adalah pantulan bunyi. V equals to 2D over T. Ini pun tak nampak macam pantulan, maksudnya korang akan guna formula yang pertama. Okay, so dia tanya berapa frekuensi. Okay, so susun balik frekuensi V over lambda. Okay, untuk sound wave, yang korang kena ingat sound wave, alang-alang cikgu terangkan dekat sini. Sound wave yang pertama dia adalah bahasa Inggerisnya longitudinal. Gelombang membujuk. Okay, dia tak boleh melalui vacuum. Okay, tak boleh melalui vacuum. Kalau vacuum, bunyi tak dengar. Ni kalau korang pernah buat eksperimen dia dulu, dia letak jam loceng, letak dalam bekas, lepas tu sedut udara keluar, so loceng tu mula dengar bunyi dia berhilang. Sebab dah tak ada udara nak transfer dia punya wave, dia punya gelombang. So yang terakhir yang kena ingat adalah getaran untuk bunyi depan belakang and wave bergerak ke depan. Okay, so vibration dia dengan direction of wave mesti dalam keadaan parallel. Okay, getaran dia mesti selari dengan arah gelombang bergerak. Okay, so ini adalah compression, kawasan mampatan. Okay, ini rarefaction, kawasan regangan, and then compression balik, mampatan. So dekat sini tak ada trik, mampatan ke mampatan, inilah wavelength dia. So kelajuan bunyi dekat udara 340 meter per second, and then bahagi dengan 1.2 meter. Okay, so bila kita bahagi 340 bahagi 1.2, korang akan dapat 283 meter ni potong 0.3 second negatif 1. So second negatif 1 bersamaan 283.3 Hz. Alright, itu untuk yang pertama. Okay, so itu untuk awalan. Okay. Okay. So yang sebelah dia, okay, yang sebelah dia kat sini, soalan 2011. Okay, so dia kata troli diletakkan dua spring secara kiri kanan. Okay, so maknanya troli ni akan gerak kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Okay, soalan dia, if the experiment is repeated on the moon, the frequency of the vibration, if the frequency vibration of the spring, okay, getaran spring tu jadi apa? Alright. So yang ini kena fikirlah. Kadang-kadang sudah macam mana dah pernah jadi kan? Okay, try to think macam ni. Kalau troli tu letak dalam paksi X, okay, pergi bumi, pergi bulan, paksi X, pergerakan dalam paksi X tak dipengaruhi oleh graviti. Okay, tak dipengaruhi oleh graviti. Gerak paksi X tak dipengaruhi oleh graviti. Yang dipengaruhi graviti kalau dia bergerak atas bawah. So kalau spring tu atas bawah, getaran dia berbeza sebab dipengaruhi oleh graviti. Tapi kiri kanan tak dipengaruhi graviti. Bermaksud dia kekal tak berubah. So ni antara yang
antara yang student cakap, ni nak buat macam mana. So kalau paksi X tak dipengaruhi graviti. Okay, pergerakan paksi X tak dipengaruhi graviti. Okay. Alright, ni antara benda yang penting bila ada soalan topik awal, bila ada graf. Okay, apa penting dia? Penting dia, tolong tengok paksi X. Okay, tolong tengok paksi X. Sebab bila kita ada displacement and distance, satu lagi kita ada displacement and time, sesaran masa dengan sesaran jarak. Tolong tengok paksi X. Tolong tengok paksi X. Okay, sebab graf dia tu bagi maklumat yang berbeza. Okay. Kalau korang ada sesaran masa, displacement time. Okay, displacement time boleh cari 3 maklumat. Okay, displacement time boleh cari 3 maklumat. 3. Yang pertama, amplitude. Okay, satu lagi sesaran jarak pun sama, boleh cari amplitude. Dua-dua ni tak ada masalah untuk cari amplitude. Sebab amplitude kita tengok y-axis, paksi y. Okay, so dua-dua graf, paksi y dia displacement, sesaran. So paksi y dia dua-dua amplitude, tak ada masalah. Beza dia bila dekat paksi x. So paksi x, kalau displacement time yang kita dapat adalah period, tempoh. Okay, period. Tapi kalau displacement distance, macam soalan tu, tak boleh dapat period tau. Kita akan dapat wavelength, panjang gelombang, wavelength, lambda. Okay. So nak cari frekuensi, tak boleh dari displacement distance. Tak boleh. Nak cari frekuensi, kena tengok graf, displacement and time. Okay. So bila dia buat graf displacement distance, maklumat yang boleh dapat dua je. Amplitude, ni amplitude, 6, and distance mewakili wavelength. So wavelength kita boleh ukur satu gelombang lengkap berapa jarak dia. So satu gelombang lengkap tu jarak dia adalah 2 cm. Itu wavelength dia. Itu wavelength dia. Okay. Cikgu, saya nak ukur daripada atas ni pergi atas ni. Boleh ke sebagai wavelength? Boleh. Sebab kalau kita ambil tu, ni bacaan dia 0.5. Yang ni berapa? Ini 2.5. So 0.5 sampai 2.5 pun 2 cm juga. Okay. Cikgu, saya tak nak ambil atas lah. Saya nak ambil bawah. Nak ambil bawah. Boleh juga. Okay, kalau kita ambil bawah, ini nombor dia 1.5. Yang ni nombor dia 3.5. So 3.5 tolak 1.5 dapat 2 juga. So ada 3 cara nak ambil. Ambil puncak ke puncak, crest to crest pun boleh. Ambil lembangan ke lembangan, throw to throw pun boleh. Nak ambil dari tengah ni satu gelombang lengkap pun boleh. Okay. So ini cara yang sama. Korang nak ukur period, cara yang sama. Beza dia korang hanya boleh ukur period kalau dia time, bukan distance. Okay. So dapat tak setakat tu? Any further question? Okay. Korang ada soalan tak untuk yang ni, setakat ni? Kalau cikgu laju, slowkan cikgu. Kod lah cikgu laju kan. Cikgu tak pasti cikgu laju ke tak. Korang yang dengar je yang tahu cikgu laju ke tak. Okay. So siapa lagi ada ni? Tak laju, just nice. Okay man, thank you. Alright. So ingat korang kena tengok dulu graf. Tengok dulu graf, tengok dulu graf. Tengok pasti X. Okay, tengok pasti X. So yang kat sini bila dia tanya what is amplitude? Amplitude is 6. And wavelength is 2. Okay, 2 graph.
displacement and distance. Okay. So untuk SPM ni, korang tengok, ini tahun dia keluar displacement and distance 2000, sekejap tak keluar pula tahun ni. Okay. 2011 kot. Okay, 2012. Okay, 2014 dia keluar lagi. Tapi kali ni dia tak bagi nombor. Dia still tanya displacement distance. Okay, 2014 dia keluar sekali lagi tapi dia tak bagi nombor. Okay, dia bagi huruf. Right. Manakah amplitude dia? 2014. Okay, mana satu amplitude dan wavelength? Dia tanya benda yang sama. Okay, so amplitude boleh ambil OM boleh ambil amplitude. Tak nak ambil OM, nak ambil ON pun boleh amplitude juga. Dua-dua ni amplitude. Okay. Nak ambil wavelength. Wavelength kita boleh ambil dari O sampai R. Okay, kalau cikgu nak ambil P, boleh juga dari P ambil sampai S. Right, tu dia punya cara lah nak ambil wavelength. Nak ambil amplitude ada dua. So kita tengok OM, ON, ni tak boleh. Amplitude boleh ambil mana-mana. OM boleh, ON boleh. Ke bawah boleh, ke atas boleh. Okay, wavelength OR ataupun PS. Okay, OR, OQ salah. Ataupun satu lagi PS. Okay, OR ataupun PS. So jawapan yang sesuai adalah A. Okay. Alright. Okay. So 2012 juga. Diagram show a stone drop into a calm pond. The wave produced travelling upward in expanding circle from the center of the disturbance. Rajah menunjukkan seketul batu dijatuhkan ke dalam kolam yang tenang. So bila jatuhkan tu ada gangguan, ada vibration, ada disturbance. Okay, ada gangguan ataupun ada getaran, baru ada gelombang. Okay, soalan dia, gelombang dia macam ni tau. Okay, ni adalah water lah. Water, what type of wave? Water is transverse wave. Gelombang melintang. Okay, membujur satu je, bunyi. Membujur bunyi. Melintang, air, cahaya, elektromagnet. Okay, sifat dia macam mana? Sifat dia bergetar atas bawah. Okay, maksudnya air tu naik turun. So partikel air hanya naik turun. And gelombang dia bergerak keluar. Macam ni lah. Zarah bergetar ni, dia keluar. Okay. So getaran dia atas bawah dengan arah rambatan gelombang keluar ni, kita tengok kedua-dua tu dipanggil berserenjang. So in perpendicular. Okay, perpendicular. So okay. So dia tanya, pernyataan mana yang betul tentang pergerakan zarah dan perambatan gelombang? Okay. Dia tanya apa jadi dekat pergerakan zarah semasa perambatan gelombang. So what happened to the particle? Particle jadi apa? Particle hanya vibrate. Particle hanya bergetar. Particle tak bergerak. Zarah tak gerak. Zarah hanya atas bawah. Okay, dia macam kalau korang pergi stadium, tengok orang buat gelombang. Okay. So kita duduk kat stadium, kita tolong buat gelombang, kita partikel. Kita buat apa? Kita angkat tangan, atas turun bawah. Atas turun bawah. Kita tak gerak. Kita hanya duduk tempat yang sama, atas bawah. So kita hanya vibrate vertically. Okay, atas bawah. Gelombang tu yang kita nampak bergerak, the whole stadium. Okay, so sebagai zarah, sebagai partikel, dia hanya bergetar. Dia tak bergerak. Okay, dia tak bergerak. Right. Dapat tak perumpamaan tu? Tu perumpamaan dia. Korang tak gerak, tapi yang bergerak dia tenaga. Okay, tenaga yang bergerak, partikel hanya bergetar, vibrate. Okay.
Okey. So kita pergi kepada nanti dulu, pergi kepada fenomena. Okey, kita pergi kepada fenomena. Fenomena yang pertama adalah pantulan. Okey, pantulan. Kalau korang jumpa perkataan reflektor, pemantul, korang jumpa perkataan reflection, pantulan, yang kena ingat laju, speed or velocity. Speed lah selalunya speed. V, F, frequency, wavelength, panjang gelombang. Semua ni tak ubah, tak ubah, tak ubah. Yang berubah apa? Yang berubah hanyalah direction, arah. Okey. So mana statement yang betul tentang water wave are reflected by reflector? Bila gelombang air dipantul. Dia tak kisah pun gelombang apa. Okey, apa jenis gelombang pun tak kisah. Light, water, electromagnet, sound, tak kisah. Bila reflection je, inilah yang korang kena ingat. Semua unchanged, yang change adalah direction. Okay. So jawapan kat sini A, sebab wavelength longer salah, wavelength mesti sama. Okay, sama. And amplitude become smaller. So kita tak cakap pasal amplitude pun. Ni tak ada. Boleh? Okay. So kita pergi tengok contoh seterusnya. Manakah adalah reflection? Pantulan. 2014 tanya mana pantulan? So pantulan adalah A. Okay. Kat sini yang bagusnya dia buat semua fenomena. Okay, semua fenomena. Ini C ni water move from a deeper region to a shallow region. Air gerak kawasan cetek, kawasan dalam, pergi kawasan cetek. Okay, yang penting korang tengok sini kawasan dalam pergi kawasan cetek. Air tu dibengkokkan. Dibengkokkan ke mana? Dibengkokkan towards normal, mendekati normal. Okay, mendekati normal. Okay, yang penting korang boleh tengok ini wavelength dia panjang. Masuk cetek, wavelength dia pendek. Okay, apa lagi yang kita kena tahu? Kawasan dalam ni lajunya tinggi. Kawasan shallow, speed of water become smaller, perlahan. Yang kekal sama adalah frequency deep equals to frequency shallow. Sama. Okay. Yang seterusnya, gelombang lalu ada halangan. Ini adalah obstacle, halangan. Macam mana gelombang tu boleh lepas halangan ni? Dia tersebar lepas halangan ni. So ini adalah diffraction, pembelauan. Spreading of wave when pass through slit or obstacle. Penyebaran gelombang lepas lalu celah atau halangan. Ni halangan lah. Lepas dia lalu halangan, apa jadi? Okay, so untuk D ada dua celah. Okay, gelombang yang lalu dua-dua celah. Ini adalah interference. Okay. Alright. Setakat ni, ada sebarang soalan yang korang nak tanya? Sebelum cikgu teruskan lagi. Okay. Tak ada? Alright. Ada ke? Tak ada? Tak ada. Okay. So tak ada, cikgu teruskan yang ni. Okay. So, macam cikgu kata tadi, tips dia. Tips dia, untuk wave, tahu fenomena. Kena tahu fenomena. Kalau korang tahu fenomena apa, insyaAllah boleh jawab lah. Okay, tahu fenomena apa yang berlaku. Tahu fenomena apa yang berlaku. Dekat sini, dia reflect. Okay, pantul. So, dia patah balik. Okay, yang putus-putus ni patah balik. Maksudnya yang putus-putus ni mewakili reflection yang dipantulkan.
Ni wavelength dia, panjang gelombang dia, putus-putus ke putus-putus. So yang insiden dia yang garis hitam ke garis hitam. Ini wavelength dia. So kita tahu dia reflection tak ubah lah. Sebelum dengan selepas, jarak tu kena sama. So manakah ciri-ciri gelombang yang dipantulkan? Okay, apakah ciri-ciri gelombang pantulan? Okay. Speed of reflected less than speed of incident. Gelombang pantul kurang 7, salah, sepatutnya sama. Okay, amplitude kurang, sama. Frekuensi kurang, salah, sepatutnya sama. Wavelength sama, betul. Okay, untuk reflection. Satu reflection tak ada kalau paper tu. Paper tu reflection ni tak ada. Dia tak tahu nak tanya apa. Okay, ni pun sama, cuma ni bunyi. So, ini telinga orang tu, dia nak mendengar, ni ada cardboard, dia letak jam. Okay, letak jam kat sini. So, bunyi keluar, langgar ni, sudut ni sama. Yang kena ingat, VF lambda, tak ubah, tak ubah, tak ubah. Okay, yang ubah arah. Cuma kat sini dia tanya pula. Okay, bila reflection dia akan tanya pula, manakah yang sesuai. Okay, permukaan yang sesuai sebagai bahan X dan sebagai bahan Y. Okay, so X tu adalah yang pemantul ke atas ni. And Y tu adalah yang kat tengah ni. Okay, pemantul mesti suatu yang keras untuk bunyi. Sebab kalau benda lembut, dia akan absorb sound wave. Okay, benda yang lembut akan absorb. So, untuk pantul mesti benda yang keras. Okay, so first, sudut mesti sama, hukum pantulan. Ada dua jawapan, sudut sama. Okay, sorry, lupa pula. Sudut sama. X sebagai pemantul. Pemantul benda yang keras. Keras, papan lapis. Softboard, papan lembut, dia akan absorb. So, jawapannya D. Itulah contoh untuk fenomena pertama, pantulan. Okay, fenomena pertama. Okay, so untuk trial dan untuk SPM, fenomena ni antara yang bukan tak popular. Dia macam tak ada apa sangat nak tanya. Okay, so fenomena kedua ada beberapa perbezaan. Soalan trial dan soalan SPM. Okay, macam cikgu terangkan tadi, soalan trial kadang-kadang dia ada pengiraan. So pengiraan dia berdasarkan frekuensi in deep region sama dengan frekuensi in shallow region. So formula dia laju in deep, wavelength deep sama dengan laju dekat shallow bahagi wavelength dekat shallow. Okay, yang kita kena tahu laju dekat kawasan deep ni laju, wavelength dia pun panjang. Yang ini laju dia berkurang, wavelength dia pun pendek. Yang ni trial. Baru-baru ni yang student yang buat trial ada jumpa soalan ni. Okay, so yang penting kat sini dia bagi deep region and shallow region. Ni ada dalam paper tu. Paper tu pun ada, nanti kita tengok soalan paper tu. Reflection dia tak ada paper tu. Yang ni ada paper tu. Okay, deep region and shallow region. So kawasan dalam, laju tinggi, wavelength panjang. Kawasan cetek, laju pelan, wavelength pendek. Yang sama frekuensi. Okay. So dia tanya, mana pasangan yang betul tentang ciri-ciri gelombang dekat kawasan Q. Q. Okay. So kawasan Q dia tanya frekuensi dan laju. Okay. Frekuensi macam cikgu terang tadi. Kawasan dalam ke, kawasan cetek ke, frekuensinya tak ubah. Tak ubah. Laju pula tengok Q. Q kawasan shallow, cetek. So bila kawasan cetek dia lebih perlahan. Okay. Itu fenomena kedua. Alright. Okay. So untuk paper 2, fenomena kedua ni adalah paper 2 ada. Senyap ke korang hari ni kan? Cikgu pun risau. Ke korang marah cikgu terlambat masuk?
Tak ada lah cikgu. Okey. Taklah gurau-gurau. Okey. So tengok paper tu macam cikgu cakap tadi, ini ada dalam paper tu. Contoh dia okey, ada dua kali, 3 kali juga paper tu. Okey, ni ada 2 tahun yang ada dekat paper tu. Cikgu tunjuk dulu. Pantulan tak ada paper tu. Pembiasan ada paper tu. Okey, sekejap cikgu tunjuk dulu. Tunjuk dia punya ni analisa dulu, analisa. Okey, ni analisa. Okey. So dari analisa ni korang nampak 1.2 reflection. Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada. Yang ada, yang ni ada. Tengok satu lagi benda yang tak ada paper tu. Tak ada, tak ada. Okey, tapi topik diffraction kalau trial ada. Okey, topik pembelawan trial ada. Trial ada. SPM korang tengok kat situ, tak ada. Tak ada. So kalau paper tu, bab ni, mana yang korang nak fokus? Korang fokus topik awal, korang fokus refraction. Okay, refraction. Refraction maknanya yang tadilah yang cikgu suruh ingat tadi. Laju, kawasan dalam, laju, panjang gelombang, panjang. Faster and wavelength is longer. Kawasan cetek become slower and shorter. Yang kekal sama frekuensi. Okay, kekal sama frekuensi. And then antara yang popular interference. Walaupun korang nampak kat sini sekali je dia masuk bahagian A 2016. Yang ini untuk trial antara yang popular. Okay, dua ni. Trial. Dua tu trial. Paper 2. Okay. Sound wave. Okay. Sound wave ni kita tengok dia punya fenomena. Nanti kita tengok fenomena dia apa. Sebab at the end sound wave dia akan berdasarkan fenomena yang ada dekat atas juga. Okay. Dia akan ada fenomena yang atas juga. Selalunya yang sound wave ni pun interference. Walaupun dia sound wave, tapi soalan yang keluar adalah interference of sound wave. Okay. And then electromagnet lah. Electromagnet sikit je. Okay, ada yang pernah tanya cikgu apa maksud 1.4, 1.7 tu. Okay, yang tu bermaksud daripada soalan yang ada. Okay, soalan yang ada daripada orang kata apa? Dia taklah semua macam ni. Okay, contoh 2011 bahagian A. Okay, bahagian A yang korang kena isi tempat kosong lah. 2012 dia duduk dekat A, dekat B. Okay, maknanya B ni ada 3 soalan gabung. Okay, 2014 dekat bahagian A, dia campur-campur. Understanding dengan electromagnet. 2015 pun campur-campur. Understanding dengan refraction, pembiasan. So itu benda yang ni lah. Okay, kat sini alang-alang kita tengok soalan dia 2 kali refraction. Kita tengok yang refraction. Yang ini. Ini 2000 apa ni? Okay, 2015 nombor 6. Kalau soalan SPM nombor 6. Okay, soalan SPM nombor 6 dia ni soalan banding. Okay, soalan SPM nombor 6 adalah soalan banding. So soalan banding maksudnya korang hanya perlu tengoklah kawasan dalam, kawasan cetek. Okay, pertama kat sini dia tak beritahu pun mana dalam, mana cetek. Tapi korang sendiri boleh tahu mana dalam, mana cetek. Okay, A dengan B. Mana kawasan dalam, mana kawasan cetek. Okay, berdasarkan maklumat yang ada dalam gambar. So kita nampak lambda 1 dengan lambda 2, kita compare, lambda 1 panjang. So ini deep region, sini shallow. Okay. So dia bend pun korang tengok dia bend towards normal, mendekati normal. Sebab gelombang dari deep to shallow, dia akan bend towards normal. Okay, itu antara perkara yang korang kena tahu untuk trial jugalah. Bend towards normal. So laju dia tinggi, laju, wavelength dia pun panjang, shallow perlahan, wavelength dia pun pendek yang kekal frekuensi. Okay. So ni dia buat gambar, tadi gambar daripada atas, ini dia buat gambar dari tepi, ripple tank dia, tangki riak dia. Okay. The wavelength of water wave change as move from region A to B. What is the meaning of wavelength? Okay. Untuk maksud, korang kena ingat beberapa maksud lah. Okay, untuk maksud ada beberapa maksud. Maksud tu cikgu dah letak dekat sini. Wavelength, period, frequency, amplitude. Okay, ada beberapa maksud kat situ. Okay,
So bila ditanya wavelength, wavelength adalah distance. Okay, wavelength adalah distance between two successive phase. Jarak antara dua fasa bersebelahan. Okay, fasa tu apa? Maksudnya kalau cikgu buat gelombang, puncak ke puncak, crest to crest, tu phase lah tu, crest to crest, phase, ataupun throw to throw, lembangan ke lembangan. Ni wavelength. Okay, sebab soalan nombor 6, markah dia 8 markah. Nombor 6 ni markah dia 8, agak besar. Sebab nombor 5, 8 markah, nombor 6, 8 markah, nombor 7, 10 markah. Kalau soalan nombor 8, 12 markah. So 4 soalan yang terakhir dekat bahagian A, markah dia tinggi. Okay, so compare wavelength region A and B. Wavelength A lagi panjang dari B sebab wavelength A duduk kat kawasan dalam. Compare incident angle, theta 1 lagi besar dari theta 2 sebab theta 1 tu dekat deep, theta 2 tu dekat kawasan shallow. Okay, compare the depth. So depth kedalaman A lagi dalam daripada kedalaman B. Okay, cikgu buat contoh comparison mudah lah. Okay, hubungan kedalaman dengan wavelength. Okay, the deeper the depth of water, lagi bertambah kedalaman air ataupun semakin tinggi kedalaman air, okay, semakin panjang, semakin bertambah panjang gelombang. Okay, the longer the wavelength. Right. Okay. Cikgu, soalan nombor 6, bolehkah kita guna simbol masa exam? Alright. So, untuk yang macam atas ni, 5 dengan 6, kalau korang nak guna simbol, cuba rujuk balik cikgu sekolah korang sebab ada cikgu sekolah bagi. Okay, ada yang kata tak boleh. Tapi cikgu berpegang kepada boleh. Cikgu berpegang kepada boleh. Sebab bila jawab bahagian A, syarat dia adalah dia tak kata tak boleh pakai simbol. Okay, yang penting dia ayat dia lebih kurang dia ringkas lah, dalam bentuk yang mudah. Jawapan dia mesti dalam bentuk yang mudah. Sebab bahagian A kan dia pendek-pendek ruang kan. So ada sekolah kata cikgu kata boleh, ada sekolah yang cikgu kata cikgu dia tak bagi. Tapi cikgu pegang kepada boleh. Alright, boleh. Boleh buat simbol. Okay. Right. So next adalah dia suruh lengkapkan lah. Okay. So dia suruh lengkapkan. When water travel from upper region to upper region, the direction of propagation is reflected. Apa dia? Okay. So lengkapkan ayat. Apabila gelombang air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek, arah perambatan gelombang adalah terbias mendekati garis normal. Okay. So when water wave travel from deeper region to shallow region, the direction of propagation is refracted towards the normal. Okay, mendekati normal. 1 markah. Okay. Alright. So next, explain why most beach resort are built at bay compared to headland. Kenapa dia letak dekat tepi pantai, peranginan, dibina dekat teluk berbanding tanjung. Contoh kalau kita pergi mandi pun, kawasan yang banyak tempat orang boleh mandi kat mana? Teluk,
batik, teluk, kemang, teluk, cempedak. Okay, tak ada pun dia kata tanjung. Ada je kawasan tanjung. Tanjung Ru, Tanjung Bidara. Okay. So kawasan, apa beza kawasan tanjung dan kawasan teluk? Kawasan tanjung ni dalam. Kawasan teluk ni dia lebih tenang. Okay, dia lebih tenang. Kenapa dia lebih tenang? Itu menjawab kepada paper 1. Paper 1 mana tadi tadi baru ku lihat. This one. Paper 1 2013 nombor 16. Okay. Alright. So kawasan dalam ke kawasan cetek, dia akan bend towards normal. Okay, so apakah perbezaan antara tanjung dengan teluk? Okay, apa beza tanjung dengan teluk? Okay. Dekat tanjung, energy is focus. Energy is dispersed, tenaga disebarkan, ini dekat B. Okay. Ini dekat B. Dekat tanjung, tenaga difokuskan. Right. And then dekat tanjung, dia punya wavelength lebih panjang berbanding pergi ke teluk. Okay, bila teluk, dia kawasan pantai, dia dah pergi kawasan cetek, so panjang gelombang dia lebih pendek. And dia punya energy bukan fokus. Energy dia adalah disperse, disebarkan. So bila energy dia disebarkan, kawasan tu lebih tenang, lebih selamat berbanding yang kawasan tenaga ditumpukan. So yang selalunya kalau kita pergi mandi, kita akan mandi kat kawasan ni. Cuma korang akan nampak, bila ada pantai kan, korang akan nampak kat ujung, akan ada macam tu. So tu kawasan tanjung. So orang tak mandi kat kawasan tanjung. Kawasan tanjung yang pertama dia kawasan lebih dalam and tenaga kat kawasan tu ditumpukan. So kalau kita perhati pun, kalau korang pergi tepi pantai, korang akan nampak ombak langgar tanjung. Pam, naik. Okay, so tenaga tu ditumpukan kat situ. So air kat situ tak tenang. Tak sesuai untuk kita mandi-manda lah. Okay. So kalau dia tanya, kenapa? Yang pertama, inilah jawapan dia. At the bay, the wavelength is shorter, energy is dispersed. 2 markah. Okay, dekat teluk, tenaga di wavelength is shorter, panjang gelombang lebih pendek dan tenaga disebarkan. Okay, berbanding dengan tanjung. So tanjung kawasan dia lebih dalam dan dekat tanjung tenaga difokuskan. Sebab tu orang tak mandi dekat tanjung. Okay, ombak kurang kuat sebab perambatan. Ombak kurang kuat Ombak kurang kuat. Dia bukan kurang kuat. Dia kalau kat tepi pantai pun, kalau boleh je macam tepi pantai kan, tiba-tiba kita tertarik ke tengah, boleh juga. Cuma dia bukan masalah kuat tak kuat. Dia masalah dia tenaga tu lah. Tenaga tu. Kalau dekat tanjung, kalau kita duduk, ombak datang pam, dia macam dia terus tertumpu macam tu. Tapi kalau kawasan pantai ni dia tersebar besar. So tenaga tu pergi kawasan yang luas. Okay. Dapat tak untuk yang ni? So jawapan yang tadi adalah kenapa orang mandi kat teluk berbanding mandi kat tanjung. Sebab kawasan teluk, wavelength dah shorter and the energy at the bay, okay, tenaga di teluk disebarkan, bukan ditumpukan. Kalau dekat tanjung dia ditumpukan. Boleh tak? Ada sebarang soalan untuk yang ni? Jelas. Jelas. Okey. So yang seterusnya ini refraction juga, pembiasan juga. Tapi pembiasan gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi. Alright. So ini cerita waktu malam. Okey, ini cerita waktu malam. Waktu malam dekat kawasan bawah ni, kita duduk dekat darat kan. Daratan kita dia lebih sejuk.
berbanding udara dekat bahagian atas dia panas sikit. Tapi waktu siang terbaliklah. Waktu siang kita punya bahagian bawah, maknanya kita punya bahagian darat ni kita panas. Kita punya atas sejuk sikit berbanding dekat bawah. Okay, waktu malam terbalik. Okay, malam terbalik. So ini adalah waktu malam. So bila waktu malam, apa yang berlaku adalah okay, bunyi tu dibiaskan, okay, dibiaskan menjauhi garis normal. Okay, dia dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi waktu malam bunyi tu bergerak jauh. Okay, bunyi ni boleh bergerak jauh disebabkan ada perbezaan ni. So perbezaan ni menyebabkan perbezaan apa? Sebenarnya menyebabkan perbezaan ketumpatan udara. Okay, kawasan yang panas dia less than. Kawasan yang sejuk denser. Tumpat. Kawasan yang panas ni kurang tumpat. So bila bunyi bergerak dari kawasan yang denser to less denser, tumpat ke tumpat, dia akan menjauhi normal. Away from normal. Okay. Bila dia away from normal, dia boleh bergerak ke kawasan yang lebih jauh. Sebab tu kalau waktu malam, kita boleh dengar bunyi yang kadang-kadang dengar bunyi cengkerik, dengar bunyi ni, okay, bunyi kereta dekat jalan yang siang tak dengar, because of refraction. Alright. So persoalannya, okay, so which comparison about the wave is correct? Okay, so apa perbandingan yang betul? Okay, perbandingan yang betul adalah wavelength kat atas pendek daripada bawah. Okay, ini salah. Okay, amplitude bila kita buat perbandingan refraction, pembiasan tak cerita amplitude. Okay, so speed at the upper level higher than lower level, kelajuan dekat atas lebih laju daripada bawah. Yang ni betul. Okay, and frequency of upper level besar dari lower level. Frekuensi lagi tinggi, salah. Sebab kalau refraction, frekuensi mesti sama. Okay, frekuensi dia mesti sama. Frekuensi tak berubah. Okay. Alright, so tu dia punya soalan. At the end samalah reason. Ni pun sama region. Korang akan ditanya mana dalam, mana contohnya yang sebelah sini. Mana dalam, mana cetek. Ni kawasan dalam, ni kawasan cetek. So korang dah tahu berdasarkan gambar pun dah tahu. So dia suruh tanya apa perbandingan. Okay, perbandingan A salah sebab dalam cetek pembiasan frekuensi sama, tak boleh. Okay, speed dekat X lagi laju, tak boleh sebab X dalam. So speed dekat X mesti lagi laju daripada Y. Okay, kedalaman X lagi dalam dari Y, yang tu betul. Okay, amplitude kita tak cerita amplitude pun. Ingat kita cerita VF lambda, VF lambda, VF lambda. Okay, VF lambda. Okay. So samalah yang soalan untuk refraction ni korang nampak tak ada pun soalan kira-kira. Untuk SPM tak ada soalan kira-kira langsung. Even dekat kertas 2 tadi pun tak ada soalan kira-kira. Samalah macam ni soalan 2016 pun gelombang bergerak dari tengah laut ke tepi pantai. So apa jadi kepada laju? Tengah laut ke tepi pantai, laju berkurang. Panjang gelombang pun tepi pantai berkurang. Okay, itu contoh dia. Alright, ni sekali lagi, ini ada vibrator, ni ripple tank. Ini ada perspex plate, so kawasan ni shallow, cetek. Apa jadi bila shallow, korang akan jumpa jawapan yang sama lah. Carilah apa yang berlaku. Kawasan dalam jauh, kawasan cetek rapat, kawasan dalam jauh, jawapannya A. Okay, kawasan dalam jauh, kawasan cetek rapat, kawasan dalam jauh balik. Okay, tu untuk pembiasan. Okay, pembelawat.
diffraction, pembelauan. V, F, yang kena hafal, VF lambda, tak ubah, tak ubah, tak ubah. Apa yang ubah? Energy. Energy berkurang. Tenaga berkurang. So, tenaga berkait dengan apa? Tenaga berkait dengan amplitude. Okay, amplitude berkurang. Okay, so dia tanya apa yang berkurang bila melalui celah. So kena faham celah tu fenomena apa. Lalu celah, lalu halangan itu adalah pembelauan, diffraction. So apa yang berubah diffraction? Amplitude berkurang. Okay. So mana yang betul? Bila gelombang lalu halangan. Halangan, celah, pembelauan. Okay, mana satu yang betul bila lalu halangan? Macam mana dia tersebar bila lalu halangan? So dekat sini bila kita cerita pasal tersebar, dia nak gerak lurus. Okay, macam mana dia nak lepas halangan ni? So jawapan yang betul adalah dongki. Okay, kenapa? Pertama, kalau contoh kita ambil C, ini wavelength dia ni jadi pendek. Okay, wavelength jadi pendek. Mana boleh jadi pendek? Sebab kita dah kata pembelauan, diffraction, tak ubah wavelength. Tak ubah wavelength. Okay. Dan penyebaran dia tersebar, dia akan lalu celah kat sini. Dia akan jadi macam ni. Ni kalau lalu halangan. Okay. So seterusnya, kalau cikgu laju beritahu sebab cikgu rasa dia benda sama je at the end. Dia akan tanya benda yang sama. Untuk SPM dia akan tanya benda yang sama. Setakat ni dia belum ada idea gila-gila nak tanya. Benda sama je at the end. So ini gelombang lalu small gap, celah yang kecil. So apa jadi pada gelombang? Tersebar. Cuma apa berlaku pada gelombang lepas lalu celah, laju, frekuensi, wavelength, tak ubah, tak ubah, tak ubah. Apa yang ubah? Yang ubah tenaga. Apa jadi kat tenaga? Tenaga berkurang. Tenaga berkait dengan apa? Tenaga berkait dengan amplitude. So amplitude dia berkurang. Wavelength tak ubah, speed tak ubah, frekuensi tak ubah. Okay. So yang ini ada jetty, tempat kapal nak berlabuh. Kenapa dekat jetty? Kawasan dalam. Jetty mesti buat kawasan dalam. Mana boleh kawasan cetek. Kalau tak nanti kapal nak pergi ke laut balik macam mana? Sampan dia lah. Kapal tak boleh. Kapal berat. So kapal berlabuh tempat dia dalam. Tapi dia nak kawasan tu tenang. So dia buat jetty. Jetty mesti kawasan yang dalam. So dia akan letak penghadang supaya air yang masuk dekat kawasan ni, kawasan jetty ni, air tu masuk dengan laju yang sama, frekuensi yang sama, wavelength yang sama, tapi tenaga dia kurang. So tujuan dia adalah kita nak kurangkan tenaga, tenaga berkait dengan amplitude. Okay. Alright. So dekat sini ni ada radio station, ada receiver, gunung, ada gunung kat tengah. Diagram show the position of radio. So gelombang radio ni gelombang elektromagnet. Okay, and receiver. Daripada radio nak sampai ke receiver. Ada halangan tu, ada gunung. Macam mana dia nak lepas gunung? So dia lepas gunung sebab gelombang radio tu boleh dibelaukan. Boleh being diffract. Okay, can pass through the obstacle. Itulah pembelauan. Okay, penyebaran gelombang melalui celah. Alright. Okay, ada soalan tu daripada kawan korang. Cikgu, soalan pernah ke minta student lukis wave ke cikgu untuk B dengan headlamp? Oh, lukis untuk B dengan headlamp tak pernah. Lukis untuk deep and shallow pernah. Okay, deep and shallow tu pernah. 25 apa jawapan? 25 jawapannya tenaga berkurang. Tenaga adalah berkait dengan amplitude. So kurangkan amplitude. Okay. Dapat tak? Cikgu risau cikgu laju. Kalau cikgu laju beritahu Okay. Alright. So setakat ni ada sebarang persoalan nak tanya? Mana tu cikgu punya air mineral? Habis. Okay. Alright, so setakat ni okay. Alright, so kita pergi fenomena terakhir.
Okey, soalan lagi. Kalau diffraction tu kan energi je yang change kan cikgu? Ya betul. Kalau diffraction, pembelauan, yang berubah dia energi. Okey, energi dia jadi apa? Energi dia berkurang. Okey. Yang korang perasan kat sini banyak soalan dia air. Diffraction of sound tak ada. Okey, tapi diffraction of sound contoh contoh. Contoh. Okay, kalau amplitude tu tukar term energi jadi salah ke? Okay, kalau korang tukar amplitude tu kepada term dia to reduce energy pun betul. Sebab untuk gelombang, energi berkait dengan dia punya amplitude. Okay, kecuali gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet lain. Gelombang elektromagnet, energi dia ikut speed. Sekejap. Energi dia ikut frekuensi. Tu gelombang elektromagnet. Elektromagnet nanti. Kita belum masuk lagi. Tapi untuk water, untuk sound, untuk light, dia ikut amplitude. Amplitude berkurang, energi berkurang. So betul lah kalau nak buat energi pun boleh juga. So kalau tanya boleh ke tukar amplitude dengan energi? Boleh. Okay, next one adalah interference. Okay, so interference kat sini syarat dia apa? Syarat dia mesti ada dua gelombang. Contoh macam ni, orang ni ada dua tali, ada satu tali, ada tangan kiri kanan, so dia getarkan atas bawah. Okay, dia getarkan atas bawah. So dua-dua getarkan ke atas, bila dia berjumpa dekat X, dia akan jadi double. So jawapan dia A. Cuma lepas dia jumpa dekat X, jadi macam mana? Lepas dia berjumpa dekat X, dia akan jadi macam ni balik. Cuma bezanya yang sebelah sini adalah Q, yang ini P tadi. Sebab P tadi meneruskan perjalanan dia ke kanan, Q meneruskan perjalanan dia ke kiri. Bila dia bertemu dekat X, dia jadi double. Okay, yang ni adalah constructive interference. Interference membina. Okay, constructive interference, interference membina. So dia ada beberapa yang korang kena tahu, especially untuk mengira, interference sound and interference of sound and light lah, sound and light. Okay, kat sini ada sound. Okay, sekejap lagi sound. Okay, kita tengok dulu. Untuk contoh yang ini. Okay, ini contoh untuk water lah. Okay. So, kalau paper tu dia akan tambah sikit. Apa maksud coherent? Coherent bermaksud both wave, kedua-dua gelombang tu, ni syarat dia tau. Pertama, interference kena ada dua gelombang. Gelombang nombor 1, gelombang nombor 2. Baru boleh jadi interference. Tapi belum cukup syarat lagi. Syarat dia mesti kedua-dua gelombang tu mesti coherent. Coherent tu both wave have same frequency, frekuensi yang sama, and same phase, fasa. Okay, cikgu fasa tu maksud dia apa? Ini fasa. Crest and throw, puncak dengan lembangan tu fasa. So dekat sini, yang belah sini crest mula dengan puncak, sebelah sini pun crest, puncak. So itu maksud fasa. Dua-dua bermula dengan same phase and same frequency. Baru boleh jadi interference. Okay. So interference ni bila bertemu dua gelombang, superposition of two coherent wave. Superposisi dua gelombang koheren. Itu maksud interference. Superposisi two coherent wave. Superposition of two coherent wave. Superposisi of dua gelombang koheren. Okay, mana nak tahu koheren? Koheren ni lah sama fasa, sama frekuensi. Kita tengok dekat X. X ni puncak jumpa puncak. Mana cikgu tahu puncak jumpa puncak? Garis hitam jumpa garis hitam. Okay. Y, garis putus-putus jumpa garis putus-putus. So yang X tu puncak jumpa puncak. Y tu throw jumpa throw. So kedua-dua X dan Y adalah interference membina. Constructive interference adalah X dengan Y. Tapi bila Z, dia jumpa sebaliknya. Penuh jumpa putus-putus. Puncak jumpa lembangan. So apa jadi dekat amplitude dia? Amplitude dia tak ada. Okay, amplitude dia tak ada. Yang ni tadi amplitude dia double. Amplitude dia double. Jadi yang double up,
itu dipanggil interferon membina. So interferon membina ada dua, X dan Y. Memusnah satu, Z. Okay, so X, Z. Okay, tu contoh dia lah. And then untuk interferon kita kena tahu juga mengira, untuk mengira. Kalau soalan SPM yang popular keluar untuk kira adalah light wave. Okay, interferon of light wave, interferon cahaya. So untuk interferon cahaya ada beberapa perkara yang korang kena ingat. Korang kena ingat dia punya susunan warna. Okey, antara soalan popular untuk percubaan dan juga SPM adalah warna. Okey, untuk interferon of light, untuk interferon cahaya, pertama nama eksperimen dia eksperimen Dwi Celah Yang. Sekarang kita akan tengok soalan. Okey, Dwi Celah Yang bahasa Melayunya, yang bahasa Inggerisnya yang double slit experiment. Macam mana nak buat eksperimen tu? Sekarang kita tengok. Yang penting korang kena hafal warna pelangi. Sebab warna pelangi ni penting. Bila nak buat interferon of light, dia mesti monochromatic light. Cahaya dengan satu warna. So satu warna tu korang kena hafal warna pelangi. Okay. So warna pelangi antara yang kalau ni korang boleh tengok, kalau macam kartun, anak cikgu tengok kartun, ada satu tu mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Okey. Kalau cikgu sekolah dulu, cikgu hafal waktu sekolah rendah Michael Jackson, zaman tu Michael Jackson lah popular. Michael Jackson kill his brother in USA. Tapi Michael Jackson pun dah tak ada, so tukarlah sikit kan. Mike Jenin kill his brother in USA. Okay. Mike Jenin kill his brother in USA. Apa pun boleh juga. Right. So korang kena hafal warna tu sebab warna yang duduk atas ada wavelength yang panjang. Warna yang duduk dekat bawah, wavelength dia lebih pendek. Okay. Efek dia apa? Efek dia adalah kepada cahaya yang duduk dekat skrin nanti. Jarak antara cerah dengan cerah, ini adalah X. Okay, jarak antara cerah dengan cerah, ini adalah X. So efek dia kalau pakai warna biru, duduk dekat bawah, panjang gelombang dia pendek. So dekat skrin nanti jarak antara fringes, pinggir pun pendek. Tapi kalau pakai warna merah belah atas, wavelength dia lebih panjang, gelombang dia lagi panjang. So jarak X tu lagi panjang. Okay. Kalau SPM kebanyakan dia guna merah dengan biru, merah dengan biru. Tapi kalau trial kadang-kadang dia buatlah warna hijau, warna kuning, warna ungu, suka hati dia. Okay, untuk SPM selalunya merah dan biru. Okay. So kita tengok kat sini. Contoh dia. Sebelum lepas ni kita pergi soalan kira-kira. Okay, contohnya. Okay. So dia kata kat sini. Soalan 29. Alamak. Okay. So 29. Ini adalah pinggir daripada eksperimen Dwi Celah Yang. So eksperimen ni memang untuk interferon je. Okay, eksperimen ni memang untuk interferon je. So yang korang ingat dia kata sekarang dia pakai warna merah. Okay. So yang pinggir warna merah itu menunjukkan interferon membina. Okay, yang warna merah ni adalah interferon membina. Constructive interferon. Okay. Celah-celah dia akan ada pinggir yang gelap. Okay, sebenarnya dia tak buat lah, tapi sebenarnya tengah ni gelap. So untuk yang gelap ni interferon memusnah. Destruktif. Okay, memusnah. Destruktif. So sekarang ni bila diganti warna,
Dia tanya mana pinggir dia kalau dia ganti dengan warna merah ganti dengan warna biru. Okay, merah dengan biru. Tu yang cikgu kata korang kena hafal tadi, susunan warna. Michael Jackson, okay, Mike Jenin kill his brother, biru kat belah bawah. So dia akan jadi lagi rapat. So yang rapat jawapannya A. Okay, sebab jarak ni mewakili X. So ikut formula panjang gelombang AX over D, tukar warna, tukar wavelength, lagi pendek, X dia pun lagi pendek, lagi rapat. Okay, ada yang keluar dah. Okay. Alright. So cikgu ambil masa sikit boleh ke? Kita habiskan sikit. Boleh. Okay. So yang ini Tak apa. kalau contoh ayat. Okay. Cikgu tunjuk contoh 2012 dengan contoh 2018. Nanti korang tengok So dekat sini 2012 dia buat dalam bentuk ayat. Okay. So pertama monokromatik. Soalan ni suka keluar kertas 2. Apa maksud cahaya monokromatik? What is the meaning of monochromatic light? Cahaya monokromatik adalah cahaya dengan satu warna. Okay, ataupun satu panjang gelombang warna ataupun one wavelength. One color or one wavelength. So untuk interference of light, make sure korang pakai satu warna yang ikut warna pelangi tadi. Mike Jenin kill his brother in USA. Mari beli kacang hijau bersama Upin dan Ipin. 7 warna. Okay, so dekat skrin bila dia lalu dui celah, dekat skrin akan ada corak pinggir. Yang cerah disebabkan interference membina. Yang gelap disebabkan interference memusnah. So kalau ditanya why bright fringe is produced? Kenapa pinggir cerah terbentuk? Pinggir cerah terbentuk disebabkan interference membina. Okay, pinggir cerah, pinggir gelap disebabkan interference memusnah. Dark fringe is produced due to destructive interference. Itu yang korang kena tahulah. So jarak dekat tengah ni gelap dengan gelap atau cerah dengan cerah adalah X. Jarak dui celah ini adalah A. Okay. Jarak dui celah sampai skrin ini adalah D. So kita kena ambil ikut formula. Dia tanya kat sini, dia tanya berapakah jarak antara dua pinggir cerah. Bermaksud dia tanya berapa nilai X. Okay, berapa nilai X. So maklumat yang diberitahu kat sini, panjang gelombang adalah 6.5. Ni wavelength. Okay. Lepas tu jarak antara dua celah, ini A. Jarak antara dua celah 6.5. Ambil bahasa Melayu ni. Ni 0.5. Macam mana bahasa Melayu dia salah? 0.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, 10 kuasa negatif 3 meter. Itu A. And then jarak daripada dua celah sampai ke skrin adalah D. 3 meter. Okay, soalan ni soalan SPM, dia tak tipu korang dekat unit. Meter. Dia tak tipu dekat unit. Kalau soalan percubaan, tolong perhatikan unit. Kadang-kadang dia buat mm, okay, yang A tu selalunya dia buat mm. Dia tak buat 0.5 kali 10 negatif 3 meter. Dia buat 0.5 mm. Okay. Lepas tu yang wavelength tu pun sama, dia tak buat dalam negatif 7 meter, dia buat dalam unit lain. So korang kena perhatikan dia punya unit. Yang ni tak ada penipuan apa-apa, direct masuk dekat persamaan. Okay, persamaan lambda AX over D, nak cari X, lambda darab D bahagi dengan A. So lambda 6.5 darab 10 negatif 7 darab D 3 meter bahagi dengan 0.5 10 negatif 3. So tekan je kalkulator. 6.5 kali 10 negatif 7 darab 3 bahagi 0.5 kali 10 negatif 3.
So korang dapat 3.9. Okay. So tahun 2013 ni korang kena ambil daripada ayat lah. Okay, korang kena ambil 2012 ni korang kena ambil daripada ayat. Okay. Sekali lagi dia keluar tahun 2017. Okay, 2017 dia dah buat, dia permudahkan sikit. Sebab apa dia permudahkan sikit? Dia dah senaraikan. Ini A, ini D, ini lambda. Berapakah X? Okay, soalan dia sama. Berapa nilai X? Okay, yang ni mudah sikit lah. Sebab dia dah tolong senaraikan. Okay, dia tolong senaraikan. Okay, so jawab sahaja. So untuk cari X, lambda darab D bahagi A. Okay, kita pun buat lambda darab D bahagi A. Ikut maklumat yang ada. Lambda darab D bahagi A. 6.8 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, darab dengan D, darab dengan 3, bahagi dengan A, 2 kali 10 kuasa negatif 2. So 1.02 10 negatif 4. Okay, so jawapannya C. Alright. So korang nampak dia mudahkan sikit lah. 2017 dia mudahkan sikit. Okay. So setakat ni ada sebarang soalan. Yang stay, thank you pada yang stay. Cikgu, rumus ni diberikan ke? Yes, rumus untuk interference diberi. So kalau korang tak hafal pun tak apa, boleh rujuk dekat depan. Interference diberi. Okay, mana yang tak bagi? Yang tak bagi ni baru cikgu nak tunjuk. Yang tak bagi adalah sound wave kalau dia keluarkan soalan gini. Mana ke? Ni contohnya yang tak bagi. 2016 soalan 33. Okay, 2016 soalan 33. Seorang penembak and then dia ada dinding kat sebelah tu and dia tanya, okay, what is the time interval between the shooting sound and its echo heard? Berapa masa dia dengar balik pantulan bunyi dia. Ni yang Cik cakap tadi, satu-satunya formula yang tak bagi dalam bab ni. So formula yang bagi VF lambda bagi frekuensi 1 bahagi period bagi wavelength A darab X over D bagi. Yang tak bagi V sama dengan 2D over T. Okay, so dia nak berapa time, dia nak T. So susun balik formula T bersamaan 2D bahagi V. So 2 darab D, distance dia tadi 330. Dia punya laju pun 330. So potong, dapatlah masa dia dengar selepas 2 saat. Yang itulah. And soalan ni popular juga, trial. Okay, trial. SPM ni lah sekali. Trial ada. Okay. So yang lain, untuk yang lain macam Cik terang tadi, wavelength nak ambil mana, compress to compress ataupun rarefaction to rarefaction. So the wavelength is represent, mungkin tak berapa clear, ini ada K. Okay, ini adalah KL, ini M dan ini adalah N. So yang mewakili wavelength adalah rarefaction ke rarefaction, regangan ke regangan L. L. Okay. So ambillah topik bunyi. So bunyi pun at the end dia akan tanya benda sama, pantulan, pembiasan, pembelawan sama juga. Cuma a few things is something like this lah sebab dia lain jenis, dia gelombang membujur. And last sekali adalah elektromagnet. Elektromagnet ni untuk SPM objektif dia 3 sahaja. Okay, cikgu habiskan yang ni. Objektif dia 3 sahaja. 1, kena hafal spektrum. 2, kena ingat ciri-ciri. 3, kena tahu aplikasi. 3 je. Okay, 3 je. So contohnya 41 dia tanya UV. UV guna untuk apa?
UV kita guna untuk detect duit palsu. Okay. Bunuh cancer cell, ini kita akan pakai gamma. Kedalaman laut kita tak pakai gelombang elektromagnet, ini kita pakai ultrasound, bunyi, gelombang bunyi. Check kapal terbang pakai X-ray, bag dalam kapal terbang X-ray. So korang kena hafal spektrum sebab ini antara soalan popular. Okay, macam mana nak hafal spektrum? Spektrum dia selalu cikgu hafal macam ni. Radi, mikro ni mid. Lepas radi, mid I. Okay, I ni mewakili infrared, inframerah. Okay, may I visible, visible, visit. Okay, kalau bahasa Melayunya may I see, cahaya tampak. May I see. Lepas tu yang belakang ni UV, your, ultraviolet, ultra ungu, your X, X-ray, and last kali adalah gamma, gamma girlfriend. Gamma. Radi, may I see your ex-girlfriend. Okay, so kalau dia tanya P tu apa? P tu adalah may I inframerah, Q UV, and R is gamma. Ini nak tak nak memang korang kena ingatlah susunan spektrum. Okay, susunan yang cikgu bagi ni adalah susunan daripada frekuensi bertambah. Frekuensi bertambah. And kalau dari kanan ke kiri, ini panjang gelombang bertambah, wavelength bertambah. Cikgu, spesifik dia kena tahu ke? Dia punya exact frequency range tu. Frequency range and wavelength tak perlu sebab itu tak ada dalam objektif. So objektif dia adalah korang tahu spektrum, susunan, korang tahu for each apa dia punya application and characteristic of electromagnet. Okay, characteristic of electromagnet sekejap lagi. Okay, so yang ni satu perkara yang korang kena ingat adalah, okay, ni perkara penting. Semua yang ada dekat sini, 7 ni, Radi, May I visit your ex-girlfriend, semua bergerak dengan same speed in vacuum. So dalam vacuum dia bergerak dengan laju yang sama. So apa laju dia? 3 kali 10 kuasa 8 meter per second kelajuan cahaya. Semua. Jadi untuk gelombang elektromagnet, dia punya tenaga bergantung kepada frekuensi. Kalau frekuensi tinggi, tenaga dia tinggi. Bermaksud antara semua ni, tenaga yang tinggi adalah 3 yang belakang ni lah. Contoh macam UV. UV boleh tembus kira kulit lah, kulit. X-ray boleh tembus sampai tulang. Tapi kalau gamma dia boleh tembus lebih daripada tu. Sebab dia ada tenaga yang lebih tinggi. Cuma dia tak boleh pergi jauh. Sebab dia tak boleh pergi jauh, kenapa tak boleh pergi jauh? Sebab wavelength dia pendek. Yang belakang tu dia tak boleh pergi jauh, pendek. Berbanding yang ke depan, yang depan lebih jauh. Okay, so dia akan tanyalah P tu apa. So berdasarkan tu P infrared and then Q UV and last kali adalah gamma. Okay, karakteristik dia infrared, UV and gamma. Okay, jawapan dia A. Okay, and karakteristik dia dekat sini dia tak soalan karakteristik. Ni banyak soalan dia punya ni je. Karakteristik tak ada. Ni sekali lagi korang tengok interference yang keluar. Kalau SPM, interference yang keluar paper 1, interference cahaya. Okay. So mana yang lowest frequency, longest wavelength, wavelength paling panjang radio lah. Sebab tu korang kena hafal. Sebab tu korang kena hafal dia punya tu spektrum. Macam nak tengok ada tak elektromagnet. Tak adalah yang ni X-ray, tak ada. Okay, tak ada tentang karakteristik dia, tak ada. So karakteristik dia yang pertama, dia adalah gelombang transverse, okay, melintang. So maknanya semua gelombang ni boleh lalu vacuum, okay, boleh lalu vacuum and then bergerak dengan speed yang sama, speed of light. Okay, tu ciri-ciri dia. Semua bergerak laju sama, speed of light. Dan tenaga dia bergantung kepada frekuensi. Okay. So itulah dia untuk bab ni. Secara overallnya, itulah yang korang akan belajar. Okay. Settle. Okay, cikgu. Cikgu. Yes, soalan? Yang tadi cikgu cakap dia punya shallow dengan deeper tu. Shallow dengan deeper. Tu kita boleh bayangkan dia sebagai refractive index lah kan?
Sebab Boleh. kalau Betul. Boleh juga. shallow dia akan towards normal. Yes. Kan? Boleh? Sebab Oh, dia okay. berkaitan dengan ni juga, apa orang kata apa, ketumpatan juga, kawasan dalam, kawasan cetek. Cuma yang korang kena ingat untuk setakat level SPM, kiranya yang cikgu buat petang ni, tujuan dia adalah untuk cover yang SPM ni tau. So macam SPM punya nak tunjukkan korang, SPM dia tak adalah bagi macam beria yang korang, susah sangat tau. Dia sekarang ni masalah dia apa tau? Korang terperangkap antara trial dengan SPM. Okay. Trial punya bentuk soalan dengan SPM kadang-kadang ada beza. So kalau korang fokus kat SPM, maksudnya kalau korang buat pasia, study pasia for trial, it will not work. Tapi kalau korang study trial untuk SPM pun, it will not work. Okay, kalau untuk trial, korang boleh cari soalan trial. Kalau untuk SPM, korang boleh tengok soalan pasia. Sebab dia punya bentuk tu, SPM tu dia buat broad untuk satu Malaysia. So dia tak adalah bagi yang betul-betul detail. Some of it ialah kadang-kadang dia keluar soalan yang pelik-pelik tu tapi sikit je. Yang kalau korang grab dia punya konsep betul-betul, SPM boleh jawab. Sebab dia tak pernah nak trick beria-ria trick. Tak ada. Okay, trick dia pun adalah macam tak tukar unit lah kadang-kadang. Lepas tu korang tak faham konsep dia. Yang itu je akan buat masalah. Kalau korang boleh faham konsep dia, it's okay. Okay, cikgu kalau kenyaringan F tidak berubah tapi amplitude bertambah. Oh, untuk bunyi tadi ada satu lagi lupa. Dia tak ada soalan kat situ. Cuma nak tunjuk yang sini. Ni lah. Okay, pasal bunyi tadi. Okay. Kalau bunyi kuat, bunyi perlahan. Macam kalau cikgu cakap perlahan, cikgu cakap kuat. Itu dipengaruhi oleh tenaga. Kalau cikgu cakap kuat, maksudnya cikgu pakai banyak tenaga. So, kenyaringan, bahasa Inggerisnya loudness. Loudness depend on energy you being used. Tenaga yang kita guna. So, tenaga berkait dengan amplitude lah. Okay. Tapi frekuensi, macam sekarang ni, korang dengar suara cikgu cakap kuat ke, cikgu cakap perlahan ke, korang dengar suara cikgu sama je. Sebab cikgu ada same pitch. Kelangsingan. So, kelangsingan ikut frekuensi. So, kalau nampak graf tinggi banding dengan graf rendah, itu berbeza loudness. Kalau kita ada graf banyak gelombang, okay, banyak gelombang dengan graf sikit gelombang, itu berbeza pitching. Itu untuk bunyi lah. Okay. So, itu soalan yang kawan korang tanya. Alright, lagi? Lisa, okay, Lisa. Cikgu, kalau application of loudspeaker tu macam mana? Application of loudspeaker? Loudspeaker itu dah amplify elektronik rasanya. Amplifier itu elektronik, buat elektronik. Ke soalan macam mana? Cuba Lisa bagi sikit soalan dia macam mana. Application of loudspeaker tu macam mana? Yang kena letak dekat dengan jauh. Oh, itu interference. Okay. Untuk bunyi, interference bunyi, dia macam ni. Kita nak, dengar betul-betul kalau interference bunyi, kita nak speaker tu jauh. Okay, bila speaker jauh, jarak antara, sekejap cikgu share sikit. Okay, so ada yang, thank you korang yang stay. So cikgu tunjuk sikit. So ada yang tanya tu. Hopefully ada dekat sini. Sekejap Sorry, cikgu minta maaf ambil masa korang. So hopefully korang okay ni. Okay, yang ni. Okay, ni adalah tanya dalam paper 2. Okay, so kita nak yang mana satu? Kita nak yang speaker ni letak dekat supaya jarak bunyi kuat dengan bunyi kuat ni jauh, atau kita nak speaker tu jauh supaya bunyi kuat dengan bunyi kuat tu rapat. Okay. Kita nak yang susunan 6.3. Tujuan dia supaya kawasan bunyi kuat dengan bunyi kuat bersebelahan tu bila rapat bermaksud hampir ke semua orang yang ada dekat kawasan ni boleh dengar. Berbanding kalau kawasan kuat dengan kuat tu besar. Nanti orang yang duduk kat tengah-tengah ni, dia duduk kawasan bunyi perlahan. Bunyi perlahan adalah interference memusnah. So kalau dia duduk dekat tempat interference memusnah, bunyi tu perlahan, dia tak dengar apa orang cakap. Okay, so kita tak nak macam tu, kita nak macam ni. Supaya hampir semua orang boleh dengar.
Okay, so solution dia kita letak speaker mesti jauh. Okay, speaker mesti letakkan jauh. Boleh Lisa? Supaya kawasan X tu jadi kecil, hampir keseluruhan orang ataupun ramai orang boleh dengar. Ramai orang boleh dengar. Kita tak nak macam ni. Kalau macam ni tak ramai orang boleh dengar. Sebab kawasan yang bunyi perlahan tu besar. Siapa yang duduk kat perlahan tak dengar langsung. Kalau macam ni, kawasan dia kecil-kecil, rapat-rapat. So hampir semua orang dengar. So kita kena letak speaker tu jauh. Okay. Right, tu soalan Lisa tadi. Okay, thank you for asking that. Okay, satu lagi. Okay, soalan dari Aina. Selalu kalau soalan tuning forks tu, selalunya berkait dengan pitch ke amplitude. Okay, so dia macam ni. Kalau dia ketuk kuat-kuat, bermaksud dia pakai tenaga yang banyak. Bila tenaga yang banyak, amplitude dia bertambah. Bunyi dia kuat. Okay, bunyi dia kuat. Itu sebab tu kata dia bergantung kepada tenaga. Kalau dia ketuk kuat, tenaga banyak, amplitude banyak, bunyi kuat. Okay, tapi kalau dia goyang tu perlahan, dia goyang laju, ada beza. So goyang perlahan, maknanya dia punya getaran sikit. Kalau goyang laju, getaran dia banyak. Banyak getaran, banyak frekuensi. Banyak getaran, banyak frekuensi, banyaklah pitching. Okay, pitching berkait berapa banyak getaran, amplitude berkait pada tenaga dia pakai. Okay, boleh tak? Okay, so pitching macam ni lah, macam ni. Contoh korang dengar bunyi nyamuk. Dengar bunyi nyamuk. Tapi bila dengar bunyi nyamuk? Korang hanya boleh dengar bunyi nyamuk bila nyamuk lalu tepi telinga. Kenapa korang dengar bunyi nyamuk? Sebab nyamuk, dia punya kepak, frekuensi dia adalah 400 Hz. Maksud dia, kalau korang kira 1, 2, kepak dia dah 400, 800. Okay, itu maksud frekuensi. Bilangan getaran satu saat. So kepak nyamuk, kepak lalat, kepak nyamuk, dia punya frekuensi satu saat, kepak dia bergetar 400 kali. So itu berkait dengan apa? Dengan pitching. Tapi dia dengar bila lalu tepi telinga. Kenapa bila lalu tepi telinga je? Sebab tenaga dia rendah. Okay, so kita tak boleh dengar dia jauh, kita boleh dengar bila dia rapat. Okay, dapat tak Aina? Okay ke? Okay. So ada lagi soalan yang korang nak tanya? Pitching dengan ni. Ada ke pitching tadi ya? Okay. Contohlah ni tadi yang tanya pasal pitching tadi. Okay, contoh macam ni. Ini korang nampak gelombang ni banyak. Gelombang banyak bermaksud dia ada frekuensi yang tinggi. Okay, amplitude dia pula rendah. Ni amplitude dia. Kotak ke atas, kotak ke bawah. So amplitude dia rendah maksudnya dia punya loudness low. Dia punya frekuensi tinggi, dia punya pitching tinggi. Pitching kelangsingan. Kelangsingan. Loudness kenyaringan. Okay. So bila dia buat satu lagi graf, yang ni pula. Okay. Yang ni, okay, ini gelombang ni tinggi. Okay, gelombang ni tinggi. Tinggi ni berkait dengan amplitude. So amplitude tinggi maksudnya bunyi ni loud. Bunyi ni nyaring. Tapi gelombang ni sikit. So frekuensi dia rendah. So frekuensi rendah maksudnya dia kelangsingan, pitching dia rendah. Okay. So kalau contoh macam ni, dia suruh bandingkan 25.2 banding dengan 25.1. So 25.2 ni amplitude dia tinggi. Okay, amplitude dia tinggi. Frekuensi dia rendah. Okay, so kalau dia suruh dalam bentuk bunyi, bunyi maksudnya amplitude dia louder, bunyi dia lower pitch. Itu soalan yang menjawab soalan Aina tadi. Okay boleh. Alright. So ada lagi soalan lain untuk bunyi? Ataupun soalan di mana-mana lagi yang korang rasa? Tak ada Okay, so first cikgu nak minta maaf. Thank you kepada 13 orang yang sudi stay sampai habis. Cikgu minta maaf tadi cikgu ada masalah teknikal. Cikgu tak boleh connect dengan Zoom. Maybe sebab anak cikgu pun ada kelas online. So dia macam ganggu sikit dia punya ni. So to first cikgu minta maaf lambat tadi.
kita start lambat and ambil masa korang pula lebih ni, cikgu minta maaf juga. So kita habislah hari ni untuk wave. So wave ada 4 formula, 3 bagi 3 tak. Korang kena ingat fenomena, lepas tu korang kena ingat ciri-ciri. Itu yang penting lah. Okay, esok kita akan start electricity, electromagnet hari kemudian and elektronik. So 3 tu selalunya bab yang lebih banyak ni lah, lebih banyak pertanyaan. So kalau korang ada soalan, kalau korang study, simpan siap-siap soalan tu. So kita boleh bincang untuk next class. Okay? So itu saja untuk sesi petang ni. So kita jumpa lagi next class. Right? So terima kasih semua. Selamat berehat. Thank you cikgu. Welcome. Welcome Iman.